menyerah diri. Biar kami mati di sini. Bukit Kepong menjadi tanah kubur kami. Kami anak Malaysia. Kami berbangga jadi anak Malaysia. Anak Malaysia hebat. Telah terbukti bahawa terdapat beberapa kejayaan yang telah digapai oleh anak-anak Malaysia, terutamanya dalam mengamankan negara Malaysia. Peristiwa Bukit Kepong telah menjadi saksi pertumpahan darah anak Malaysia demi menjaga negara bangsa. Peristiwa Bukit Kepong adalah pertempuran bersenjata yang bersejarah yang berlaku pada 23 Februari 1950 antara pihak polis dan Parti Komunis Malaya sebelum kemerdekaan Tanah Melayu tercapai. Pertempuran ini berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong di Bukit Kepong. Balai polis yang dibuat daripada kayu ini terletak di tebing Sungai Muang, sekitar 59 km dari Bandar Muang, Johor. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong diserang oleh segerombolan 180 orang pengganas komunis bermula jam 5 pagi. Dalam mempertahankan Balai Polis Bukit Kepong, 17 orang anggota telah terkorban. Pihak komunis berhasrat menjadikan contoh dari serangan itu tentang apa yang akan terjadi kepada mereka yang menentang perjuangan komunis. Dengan memulakan pengepungan, pihak komunis percaya bahawa mereka akan dapat mengalahkan polis dan mengawal balai polis tersebut dalam tempoh masa yang singkat. Menurut saksi, terdapat sekitar 200 orang pengganas komunis daripada Kompani Bebas ke-4 yang menyerang dan dipercayai diketuai oleh Muhammad Indra, komunis Melayu yang diperdaya oleh pihak komunis Cina, di mana pada awal rancangannya Muhammad Indra dimaklumkan bahawa serangan itu sebagai amaran sahaja. Satu persatu anggota gugur apabila pertempuran berterusan. Dalam detik terakhir pertempuran hebat itu, komunis telah membakar beret kelamin dan balai polis secara keseluruhannya. 2 wanita dan anak-anak mereka juga turut terbakar hangus dalam beret kelamin tersebut. Pada ketika itu, hanya 3 orang sahaja polis dan seorang pengawal kampung sahaja yang masih hidup. Mereka meluru keluar dari balai yang terbakar dan merempuh kedudukan komunis serta membunuh sekurang-kurangnya 3 anggota dari kumpulan pengganas yang cuba menghalang mereka. Dan sementara itu, pihak komunis itu terus menembak mereka yang cuba lari daripada balai polis yang sedang terbakar tersebut. Dan pada ketika ini, penduduk kampung Durian Condong di sebelah barat menghantar bot ke Lengah untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa mengenai serangan ini. Hanya selepas 5 jam bertempur, barulah pihak komunis berjaya menawan dan membakar balai polis Bukit Kepong. Mereka kemudiannya berundur ke dalam hutan dan meninggalkan kesan kemusnahan serta kematian yang dahsyat. Pihak komunis terus melontar mereka yang tercedera dan mayat-mayat anggota polis yang terkorban ke dalam api. Antaranya termasuklah Hassan bin Abu Bakar, iaitu anak kepada Konstabel Abu Bakar yang dicampak secara hidup-hidup ke dalam api. Dan seramai 14 anggota polis termasuk Sarjan Jamil, 4 pengawal kampung, 3 polis bantuan, isteri Abu Bakar Daud dan 3 anak mereka terbunuh dalam kejadian tersebut. Jumlah kematian adalah seramai 25 orang. Mereka yang terselamat dalam pertempuran tersebut adalah hanya 4 anggota polis dan 9 ahli keluarga termasuk isteri dan anak mereka. Seterusnya, antara pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada kisah Balai Polis Bukit Kepong adalah kita perlulah mengamalkan sikap bekerjasama demi kesejahteraan. Seperti orang kampung dan juga pihak polis Bukit Kepong menjalinkan kerjasama untuk mengawal kampung daripada ancaman komunis. Sambut kali ni. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Terima kasih. Terima kasih. Apa khabar, Sal? Baik. Terima kasih. Selamat datang, tu. Terima kasih. Bawakan barang tu semua ke stesen. Baik. Macam mana dalam perjalanan tadi tu? Kami kena ambush di tengah jalan tadi. Tapi untunglah tak ada sesiapa yang cedera. Komunis memang tengah menjadi-jadi di kawasan itu. Kenalah kita berhati-hati sikit. Apa khabar? Kau baik. Apa khabar? Kau baik. Keluarga tak tamu sama ke tu? Tidaklah. Assalamualaikum, Tuan Sarjan. Waalaikumsalam. Selamat datang, Tuan Sarjan. Terima kasih. Selamat datang, Tuan Sarjan. Terima Kau kasih. penghulu. Ya. Silakan. Seterusnya, kita mestilah menuntik semangat nasionalisme yang tinggi ke dalam diri kita. Contohnya, warga Bukit Kepong dan juga anggota polis memiliki semangat nasionalisme yang tinggi sehingga sanggup mengedepankan kepentingan peribadi. Apa yang boleh saya katakan mengenai tragedi ini ialah saya amat berbangga dengan semangat perjuangan yang ada pada setiap anggota polis Bukit Kepong. Semangat sebegini mungkin sukar untuk ditemui pada zaman ini, lebih-lebih lagi dengan suasana keamanan pada masa kini. Perasaan marah juga membuat-buat mengenangkan kekejaman komunis yang sanggup membunuh dan merosakkan harta benda demi
berapasan kuasa. Ditambah dengan perpecahan kroni orang Melayu sekarang, mereka boleh tersenyum. Riang melihat hasrat mereka bakal menjadi kenyataan tidak lama lagi. Untuk menghalang niat keji mereka ini, tidak ada orang lain selain orang Melayu perlu merapatkan semula perpaduan kerana hanya perpaduan yang jitu sahaja boleh menggerungkan bangsa lain ini. Sudah pasti tiba masanya juga pihak kerajaan tidak lagi terlalu memberi muka kepada rakyat yang lain bangsanya ini dengan kalau boleh tunjukkan ketegasan kepada mereka yang cuba mempermainkan sentimen perkauman yang melampau.